Salam sejahtera. Pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tersebut diberi. Okey. Baik, jadi sekarang kita perhatikan langkah bagaimana anda dapat menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent sudut tersebut diberikan. Okey, langkah pertama kita kena pastikan dulu sukuan yang berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri. Iaitu kita perlu ingat balik kepada apa yang cikgu ajar sebelum ni, semua suka tengok kartun. Ya. Okey, selepas kena pastikan sukuannya, barulah kita tentukan sudut rujukan sepadan. Yang ini juga kamu belajar pada bahagian yang pertama sekali dalam bab ini. Seterusnya, akhir sekali, hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pastikan. Ya. Okey, jadi sekarang kita perhatikan contoh pada buku teks iaitu contoh 6. Okey, bahagian A. Diberi sin theta bersamaan dengan 0.6157 dan sudut theta dalam julat 0 dan 360 darjah. Hitungkan sudut theta. Baik, jadi untuk ini, okay, cikgu bawa naik ke atas sikit. Sorry. So, untuk bahagian ini, kamu kena pastikan dulu nilai sin yang telah diberikan adalah positif. Jadi, ini bermaksud apa? Bermaksud kita carikan dulu. Sudut theta ini terletak pada sukuan yang keberapa. Kalau dia bernilai positif, nilai sinnya. Okay? Jadi, semua adalah positif. Maka, sukuan 1 mesti ada. Lepas itu, sukuan kedua juga memberikan nilai sin yang positif. Jadi, kita boleh lukiskan, lakarkan rajah seperti yang ditunjuk pada buku teks. Okey, ini bahagian bagi sukuan 1. Dan kalau sukuan 2, maksudnya sudut theta ini terletak di sini. Okey, jadi kedua-dua ini ialah sudut theta. Berkemungkinan di sukuan 1 dan ataupun 2. Okey, baik, jadi langkah seterusnya kita cuba kena pastikan sudut rujukan sepadan. Jadi macam mana kita tekan nak kena pastikan sudut ini, kita cuma perlu tekan kalkulator sahaja, iaitu shift sin. Ya. Shift sin, kamu akan dapat simbol ini, lepas tu tekan 0.6157. Jadi yang ini ialah sudut rujukan sepadannya, iaitu bersamaan dengan 38 darjah kalau kamu tekan kalkulator. Okey, jadi ini memberi maksud juga kalau pada sukuan 1, nilai sudut rujukan sepadan bersamaan dengan sudut theta. So, theta boleh jadi 38 darjah ataupun berkemungkinan juga pada sukuan yang kedua. So, kalau sukuan yang kedua, sudut 38 darjah terletak di sini. Ya, 38. So, maksudnya 180 tolak dengan 38. Jadi, bersamaan dengan jawapan dia 38 ataupun 142 darjah. Okey. Baik. Jadi sekarang kita perhatikan contoh yang seterusnya, bahagian B. Okey, untuk bahagian B pula, diberi nilai cos adalah negatif. Okey, jadi ingat balik seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, kalau negatif, semua suka tengok kartun. So, tangent negatif di mana? Tangent negatif di sukuan yang kedua dan yang ketiga. Okey. Jadi sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Jadi semasa jawab soalan ni tak perlu tunjuk sudut dulu. Kamu langkah pertama buat lakaran dulu, ya. Okey. Jadi yang ini ialah sudut theta kalau terletak pada sukuan kedua ataupun kalau sini ialah sukuan yang ketiga. Okey, jadi sekarang kena pastikan sudut rujukan sepadannya iaitu alpha. Jadi tekan kalkulator shift cos. Lepas tu tekan nilai ini dengan abaikan tanda negatif. Okey. Sebab apa nak abaikan tanda negatif? Sebab kita nak dapatkan sudut rujukan sepadan ini yang kurang daripada 90 darjah daripada kalkulator. Okey. Jadi kalau tekan kamu akan dapat 65 darjah. So kalau terletak pada sukuan yang kedua, 65 darjah terletak di sini. Okey. Jadi bermaksud kita ambil 180 darjah tolak 65. Ataupun kalau sudutnya terletak pada sukuan yang ketiga,
maka sudut sepadannya di sini yang bernilai 65 darjah. So, kita ambil 180 darjah tambah dengan 65. Oke, jadi kamu akan dapat dua jawapan, yaitu 115 atau 245 darjah. Oke. Seterusnya, kita sambung pula dengan bahagian C. Oke, untuk bahagian C pula, diberikan tangennya adalah bernilai negatif. Jadi, kalau nilainya negatif, ingat balik, tangen. Nilai negatif terletak di sukuan mana? Semua suka tengok kartun sekali lagi. Oke, sukuan yang kedua. Oke, dan juga sukuan yang keempat. Jadi, kita lukiskan, letakkan kedudukan sudut sepadannya dulu. Sudut theta-nya dulu yang terletak pada sukuan yang kedua dan juga keempat. Okey. Lepas tu barulah kita tekan kalkulator untuk dapatkan sudut rujukan sepadan. So sekali lagi tekan shift tangent, lepas tu abaikan tanda negatif. So dapatlah 56 darjah. So kalau terletak pada sukuan yang kedua, maka sudut theta kita ambil 180 tolak dengan 56. Kalau terletak pada sukuan yang keempat, sudut rujukan sepadannya di sini, maka kita ambil 360 tolak dengan 56. Okey. 56. Jadi dapatlah 304 darjah. Jadi dalam contoh ini diberikan sudut-sudutnya semuanya adalah dalam nombor integer. Tapi bukan setiap kali kamu akan dapat nombor integer. Kadang-kadang kamu akan dapat sudut dalam bentuk perpuluhan. Okay? Jadi cuba bundarkan kepada sekurang-kurangnya satu tempat perpuluhan.